Postmortem telah dijalankan dan dapati dia tak ada suntikan BCG. Mungkin merupakan warga negara asing dan bukan warga negara Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sofia Nur Solihatun dalam perkembangan berita jenayah terkini 999. Mayat disumbat ke dalam sebuah bagasi sebelum ditinggalkan di sebuah kios perhentian bas sekitar Kulai, Johor. Lebih menyedihkan, mangsa dipercayai sudah meninggal dunia lebih 2 minggu sebelum ditemui. Wartawan Ainul Abdul Rauf ke lokasi kejadian bertemu Ketua Polis Daerah Kulai, Superintendent Tok Beng Yao bagi mendapatkan perincian kes itu. Baru-baru ini, penduduk sekitar Kulai, Johor digemparkan dengan penemuan rangka mayat wanita yang ditinggalkan di dalam kios sebuah perhentian bas. Walaupun perhentian bas ini masih lagi beroperasi, namun kios yang terdapat di sini dipercayai sudah tidak digunakan sejak 6 bulan lalu. Dan bau busuk yang datang daripada salah satu ruang di kios ini membawa kepada penemuan mayat seorang wanita yang telah reput. Rangka mayat wanita yang disumbat di dalam bagasi terbabit ditemukan oleh seorang lelaki kira-kira jam 1.50 tengah hari pada 12 April lalu sebelum melaporkannya kepada pihak polis. Menurut Ketua Polis Daerah Kulai, Superintendent Tok Beng Yao, rangka mayat wanita terbabit berusia sekitar 25 tahun dan dipercayai sudah meninggal dunia lebih 2 minggu. Postmortem telah dijalankan dan dapati anggaran umur mayat tu mungkin lebih kurang 25 tahun ke atas. Dan untuk makluman tuan-tuan, dia tak ada suntikan BCG. Mungkin merupakan warga negara asing dan bukan warga negara Malaysia. Pihak polis masih menjalankan siasatan bagi mengenal pasti identiti dan punca kematian mangsa sekaligus mengesan suspek yang terbabit dalam kejadian ini. Hasil daripada pemeriksaan postmortem yang telah dijalankan di bilik mayat, doktor patologi telah mengesahkan bahawa ada sedikit kecederaan di bawah kulit kepala mayat. So mungkin disebabkan oleh objek tumpul. Nasihat saya kepada orang awam supaya lebih peka kalau ada syak, wasangka, apa-apa maklumat yang boleh membantu polis tu, bagi tahu polis dengan kadar segera. Orang awam yang mempunyai sebarang maklumat mengenai kejadian diminta untuk tampil membuat laporan polis bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Laporan Ainul Abdul Rauf 999. Setiap peniaga dan individu yang ingin menjual mercun dan bunga api harus memiliki lesen perniagaan yang sah dari Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM serta permit dari Polis Diraja Malaysia PDRM. Namun, tindakan dua peniaga yang menjual mercun secara terbuka tanpa permit berjaya dikesan oleh pihak polis di sekitar Petaling Jaya baru-baru ini. Saksikan perinciannya bersama wartawan Arisha Khalid. Buat sini? Buat lepas sembahyang isyak. Kejap tadi baru nak kemas. Ni fokuskan jual kat siapa? Budak-budak yang main-main kat taman ni jual bunga api ya. Budak-budak lah.
Ya itu orang dewasa, budak-budak tak memang tak jual. Tapi kalau budak-budak tu nak beli juga. Bukan sahaja menjual mercun dan bunga api tanpa lesen, malah peniaga tersebut dipercayai menyasarkan golongan kanak-kanak bagi melariskan perniagaan. Sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini, pihak polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Petaling Jaya menjalankan operasi cegah jenayah bagi membanteras kegiatan yang menyalahi undang-undang, khususnya menjual bahan letupan seperti mercun dan bunga api tanpa lesen sah. Seorang peniaga menjual mercun dan bunga api pelbagai jenama di tepi jalan sekitar Taman Medan dipercayai tanpa lesen sah berjaya dikesan pihak polis. Minta IC. Saya cik yang jual ni kan? Ya. Ha? Cik ada permit? Permit mohon tapi tak lepas lah. Berapa tahun dah jual kat sini? Baru first time. Itu saya cuba nasib lah. Apply tapi barang dah turun sebenarnya. Tapi apply permit tak lulus, saya kena gamble lah. Sebab saya dah ambil risiko. Niat saya sebenarnya, saya nak bantu kawan je. Kawan saya banyak yang tak bekerja. Okey. Saya ni cuma duduk belakang je. Peniaga tersebut yang juga seorang kontraktor mendakwa niatnya hanya ingin membantu rakan niaga yang juga seorang pembekal mercun walaupun lesen yang dipohon tidak diluluskan pihak berkuasa. Adakah kawan cik kat sini? Ada, tapi saya yang bertanggungjawab. Saya kena bertanggungjawab lah benda ni. Sebelum ni tak pernah jual ni lah? Tak pernah. Kenapa pilih kawasan ni? Kawasan ni sebab komuniti yang berniaga ni semua kat sini. Komuniti? Maknanya penduduk sini ya. Peniaga itu turut mendakwa lokasi yang dipilih menjadi tapak menjual mercunnya adalah disebabkan permintaan yang menggalakkan daripada penduduk di kawasan tersebut. Lokasi kedua yang terletak kira-kira 100 meter dari premis pertama tadi didapati telah menjual mercun serta bunga api secara terbuka di taman permainan. Disyaki bagi menarik minat kanak-kanak dan dipercayai tanpa pengawasan ibu bapa. Menurut polis, serbuan di lokasi tersebut dilakukan susulan aduan daripada pihak guru yang mendakwa terdapat beberapa pelajar semakin berani membawa mercun ke sekolah yang dipercayai dibeli dari peniaga terbabit. Kalau budak-budak beli kau jual tak jual ni? Tak ada jual budak yang macam ni je, Liga 8. Yang tu tak ada. Habis ada komplain dia kata sampai ke sekolah, orang ke sekolah buat main. Kan kita dah. Ini komplain daripada cikgu tu. Kita orang datang. Operasi yang bermula jam 11 malam tersebut berjaya merampas mercun serta bunga api bernilai kira-kira RM4,000 di dua lokasi berkenaan. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid, sehingga kini sebanyak 42 permohonan lesen diterima, 21 permohonan telah diluluskan dan 21 permohonan ditolak. Untuk mereka yang tidak mempunyai lesen berniaga, dia masih lagi di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 97. Dan sekiranya mereka yang mempunyai lesen dan mereka menjual mercun dan bunga api ini kepada kanak-kanak bawah 18 tahun, kita akan menarik balik lesen dikeluarkan kepada mereka. Sebarang kesalahan melibatkan penjualan mercun secara terbuka tanpa lesen sah akan dikenakan tindakan mengikut Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 7 tahun atau denda RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Kepada ibu bapa, saya menasihatkan mereka supaya mereka mengawasi anak-anak mereka yang bermain bunga api dan mercun. Dan sekiranya kita tidak ada pengawasan, kita dianggap sebagai mengabaikan kanak ini hingga menyebabkan kecederaan kepadanya, dan ini satu kesalahan di bawah Akta Kanak-Kanak 2001, bawah Seksyen 311 Akta Kanak-Kanak,
di mana sekiranya melakukan kesalahan tersebut boleh dihukum penjara selama 10 tahun dan juga boleh denda sebanyak RM10,000. Pihak polis tidak memandang enteng perkara ini dan orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyokong aktiviti haram tersebut dengan membeli mercun dan bunga api yang tidak memiliki lesen sah di pasaran. Laporan Arisha Kalim, 999. Anak awak mengemis minta sedekah. Saya pegang hari ini setuju. Anak-anak awak menculik dengan orang. Bazar Ramadan antara lokasi tumpuan pengemis termasuk kelompok warga asing. Bagi menagih simpati, ada antara mereka yang didapati mengeksploitasikan anak-anak kecil untuk meminta sedekah. Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur melancarkan operasi demi menyelamatkan pengemis, khususnya kanak-kanak. Saksikan perinciannya bersama wartawan Tun Izami Hashim. Jeritan seorang pengemis kanak-kanak warga asing kedengaran apabila dia enggan diselamatkan oleh pihak berkuasa setelah dipaksa oleh bapanya untuk meminta sedekah. Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur memperhebatkan operasi di beberapa kawasan hotspot yang menjadi tumpuan pengemis di sekitar ibu kota. Kita mula Riki dekat Jalan Tar, dalam Masjid India dan Masjid Jami. Bila ada nanti, kita buat Riki dulu. Selesai solat Jumaat, baru kita mengambil dia. Operasi yang digerakkan pada jam 11 pagi mengesan seorang lelaki tempatan yang duduk di kaki 5 kedai sambil menghulurkan tangan untuk meminta sedekah. Atas sini tak apa tadi? Tunggu bubur lambuk. Menambil bubur lambuk. Awal lagi ke? Awal lagi. Rumah kat mana dia? Rumah Melaka. Sini? Rumah sini tak ada. Habis tidur kat mana? Tidur dia rumah kawan. Siasatan awal mendapati bekas pengawal keselamatan ini pernah dipulangkan ke pangkuan keluarga di Melaka setelah giat melakukan aktiviti pengemisan sejak tahun 2019. Dapat bantuan daripada zakat tak? Tak ada, saya tak ada. Ada mohon? Ada mohon tak? Tak ada. Saya IC hilang macam mana nak lepas? Macam mana nak lepas? IC ada? IC tak ada, hilang. Hilang? Tak buat baru? Tak buat baru. Hilang tahun bila bang? Dah lama dah tak buat dah. Berapa kali hilang? Berapa kali dah hilang? 2 kali lah. 2 kali. 2 kali hilang ke abang jual duit ni dapat duit? Saya tak jual je. Saya IC kalau berjual buat apa? Tapi kalau kita simpan dekat RSK boleh? Dan 62 tahun umur ni boleh lah tu. Boleh je. Masa kenangan pernah masuk? Saya minta maaf lah. Sementara itu, aksi seorang wanita tempatan yang sedang berebut pot untuk meminta sedekah dengan pengemis lain di Jalan Masjid India mencuri perhatian pihak berkuasa. Tu kakak, saya duduk atas sana. Saya cakap saya tak boleh duduk sini. Dia cakap itu saya punya tempat. You tak boleh duduk sana, dia cakap. Kaki saya ni sudah bengkak dan doktor surah semua ada. Bila mak saya meninggal, saya masuk Islam 2014. Saya orang susah. Saya nak keluarga semua tak mau. Pihak JKM akan melakukan siasatan terperinci ke atasnya kerana terdapat segelintir pengemis yang sanggup menipu agama dan berpura-pura sakit untuk meraih simpati bagi mendapatkan wang secara mudah di bulan Ramadan. So sekarang ni Aunty, ini kali kedua Aunty kena. Saya kena bawa Aunty pergi ke pejabat dulu. Kita untuk ambil maklumat, boleh Ikut kita pergi ke pejabat dulu. Saya balik bang sekarang, sumpah bang. Tolonglah bang.
Selain itu, kelompok warga asing turut dikesan mengambil kesempatan untuk meminta sedekah kerana kegiatan itu dikatakan lumayan sehingga ada yang mampu memperoleh RM5 sebulan. Ni kutip dah berapa banyak ni? 150 sehari boleh dapat. Di KL sajalah. Sudah berapa lama? 2014 tahun sinilah. Ini kalau kita hantar balik kat Myanmar boleh? Mana boleh balik? Ni banyak susah. Saya negeri banyak susah. Bazar-bazar Ramadan di ibu kota ini yang dibanjiri oleh pengunjung jelas diambil kesempatan oleh segelintir pengemis, termasuk mereka yang terdiri pada kelompok kanak-kanak warga asing yang dibiarkan berkeliaran untuk meminta sedekah oleh penjaganya. Dan ekoran itu Jabatan Kebajikan Masyarakat Kuala Lumpur mengambil tindakan ke atas mereka dengan menyelamatkan mereka daripada terdedah dengan ancaman bahaya di ibu kota ini. Kanak-kanak lelaki warga asing dikenali sebagai Long Tiger Junior yang pernah tular disebabkan aksinya meminta sedekah secara agresif, antara yang diselamatkan menerusi operasi ini. You kan bukan? You kan? Betul? Mana pula ini? Ni, siapa tu? Hai? Siapa tu? Apa ni? Dari dua. Tak tahu siapa? Yang ketuk pintu kereta? Cakap betul. Ma mana? Oh, bukan. Oh, okey. Kamu baru. Dia buat apa sana? Ha? Turut diselamatkan ialah kanak-kanak perempuan warga asing ini yang didakwa dipaksa oleh bapanya untuk meminta sedekah di Bazar Ramadan Jalan Raja Alang. Kita cari bapak dulu. Okey. Ada tu kedai sana. Ayah buat apa kat sana? Sana ayah minum teh oi. Bapak tak puasa? Ini ayah demam sebab semalam main hujan. Oh, semalam main hujan. Oh. Demam minum teh oi. Ayah memang suruh kutip duit ke? Ayah cakap macam mana? Ayah cakap, tolong ayah demam, tolong sedekah. Awak betul ke ni bapak awak? Betul. Pasti. Ekoran itu, bapa kepada pengemis kanak-kanak ini diminta untuk hadir ke pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk disiasat di bawah Akta Kanak-Kanak 2001. Kita dari JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, saya dapat jumpa anak awak tengah mengemis. Ya. Kenapa awak hantar anak awak mengemis? Mana? Anak awak mengemis, minta sedekah. Saya bukan hari ini tutup saya kerja. Kenapa? Kerana anak awak kena culik dengan orang? 2 hari saja. Betul ke? Bukan. Awak sebagai seorang bapa, betul ke awak buat macam ini dengan anak awak? Salah dia betul. Saya tahu. Cuma sorry yang lain kali saya tahu saya ada. Sekarang ni kita akan tahan anak awak. Ya. Kita akan letak anak awak rumah kebajikan. Saya tak boleh tolong apalah sebab awak sudah salah buat anak awak macam ni. Awak kena ikut kita orang pergi office. So saya nak ambil data awak. Kita akan ambil silakan data Encik. Sebab Encik telah menyuruh anak Encik untuk minta sedekah. Cepat, saya bagi 5 minit. Cepat. Begitupun, bapa kepada kanak-kanak berusia 8 tahun ini dipercayai melarikan diri menerusi pintu belakang dan sanggup meninggalkan anaknya tanpa belas kasihan. Encik Yasin, cepat. Bapak! Itu dah buka. Tolong saya lah. Tolong saya. Salah itu. Menurut Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Cik Sam Suzuki Cik Noh, sepanjang tahun lalu sehingga Mac 2023, pihaknya telah menyelamatkan 369 pengemis dan 169 daripadanya terdiri daripada warga asing. Kita akan memberi amaran keras dengan menandatangani aku janji yang tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan sekiranya berlaku untuk kali kedua dan kita tak ada kompromis untuk memberi pengampunan dan kita terus akan selamatkan mereka dan tempatkan di rumah-rumah kebajikan
yang sedia ada. Dan bagi warga asing, pihak kita akan bekerjasama dengan agensi-agensi yang terbabit lah. Sekiranya mereka daripada UNHCR contoh, ya, yang ni kita akan bawa berbincang juga dengan immigration, ya, dan pihak UN itu sendiri, ya, untuk kita mengambil tindakan dan sebagainya. Ini merupakan kolaborasi yang kita memang sentiasa adakan bersama dengan agensi-agensi luar. Pihak JKM turut menyeru kepada orang awam untuk menyalurkan aduan dan maklumat mengenai pengemis menerusi talian kasih 15999. Bersedekah ni biarlah kena pada tempat dia, ya, dan bukan kepada orang yang mengambil kesempatan, dan salurkanlah kepada pihak NGO-nya yang berdaftar dengan JKM ataupun mana-mana agensi, kepada badan-badan pertubuhan, kepada yayasan kebajikan negara, rumah-rumah ibadat. Bolehlah menerima kepada tempat-tempat tersebut, tapi bukan direct kepada pengemis aktiviti ini, sebab dia akan menggalakkan bercambah. Kesemua pengemis yang diselamatkan oleh pihak JKM akan disiasat di bawah Akta Orang Papa 1977. Laporan Tunizami Hashim, 999. Ni nak tak siapa ni? Anak. Tahu sekali ni. Wah, sekali. Anak kita lah. Nak makan lalu. Anak umur 5 tahun. Menjual minuman keras tanpa lesen. Itu antara kesalahan yang dikesan ke atas peniaga yang menjual kira-kira 120 tin minuman keras pelbagai jenama. Peniaga pula cuba menafikan dan mendakwa kesemua minuman itu adalah untuk kegunaan sendiri. Saksikan operasi patuh bulan Ramadan yang dijalankan oleh Majlis Perbandaran Kota Baru MPKB sekitar Jalan Zainal Abidin, Kota Baru. Majlis Perbandaran Kota Baru Bandar Raya Islam memantapkan op patuh bulan Ramadan dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan, Jabatan Imigresen Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Segala kegiatan dan aktiviti yang berlaku dalam Bandar Kota Baru ni kita kena sentiasa pantau. Kalau 30 hari Ramadan tu berbagai-bagai aktiviti lah yang berlaku. Berikutan itu, gerai makan atau restoran yang disyaki memulakan perniagaan tidak menepati waktu berniaga di bulan Ramadan menjadi sasaran utama dalam operasi pihak berwajib yang bermula pada jam 9 pagi. Seorang peniaga berusia lingkungan 50-an telah dikesan pihak berkuasa. Bukan sahaja premisnya beroperasi pada waktu pagi, malah turut menjual minuman keras tanpa lesen. Peniaga tersebut turut didapati menyimpan 5 karton minuman keras pelbagai jenama yang mengandungi 120 tin tanpa lesen sekitar premisnya. Namun, peniaga tersebut yang sedang membersihkan perkakas premisnya mendakwa stok minuman keras yang dimiliki itu adalah kegunaan sendiri dan bukan untuk dijual kepada pelanggan. Serbuan jam 10 pagi itu telah membawa kepada rampasan serta kompaun sebanyak RM2,000 mengikut Undang-Undang Kecil 15/2 Trade Perniagaan dan Perindustrian MPKB 1989 terhadap peniaga berkenaan. Lokasi kedua yang terletak di Pengkalan Cepa ini turut dikenal pasti beroperasi pada waktu yang tidak dibenarkan. Difahamkan sewaktu bulan Ramadan, waktu operasi restoran hanya dibenarkan selepas jam 3 petang. Namun, sebuah gerai makan yang terletak di bahu jalan ini dikesan sedang giat memasak lauk pauk dipercayai untuk dijual kepada pelanggan. Baru buka beran. Cuba kita buka tes ni, okey?
Ini atas siapa ni? Ni atas siapa ni? Anak. Saya betul tengok. Tahu sekali ni. Wah, sekali. Anak kita lah. Nak makan lalu. Anak umur 5 tahun. Oh, bang. Buka. Buka besar. 3 orang, eh? 3 orang. Oh, no. 3 orang. Ha. Merujuk kepada enactment Jenayah Syariah Kurungan 1 2019, kesalahan tidak menghormati bulan Ramadan dengan menjual dan membekal makanan kepada orang Islam di siang hari boleh didakwa di bawah Seksyen 10. Susulan itu, 9 gerai makan yang diperiksa telah diberi nasihat serta amaran awal dari pihak berkuasa bagi membantras kegiatan menjual makanan kepada golongan bunting puasa. Bagaimanapun, individu yang disabitkan kesalahan boleh didenda RM2,000 atau penjara selama 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Suruh lagi. Mak! Sakit, Mak! Oh, sakit, Mak! Hajat seorang gadis untuk menikmati suasana malam bersama keluarga bertukar detik cemas apabila mereka diserang mercun yang dimain oleh sekumpulan remaja di Kampung Cangkat, Gombak. Kejadian yang berlaku kira-kira jam 12.05 tengah malam itu sempat dirakam oleh mangsa dan menjadi tular di media sosial, mencecah lebih 300,000 jumlah tontonan. Susulan kejadian itu, mangsa bersama seorang lagi individu lain dilaporkan mengalami kecederaan di bahagian telinga dan lutut akibat terkena letupan mercun berkenaan. Mangsa yang berusia 24 tahun itu tampil menceritakan pengalaman mencemaskan itu bersama 999. Tahun lepas sepatutnya tak ada sampai attack rumah, tapi tahun ni memang sampai masuk dalam rumah lah. So macam cerita kejadian, patutnya depan rumah tu saya dengan keluarga berkumpul. So tak nampak benda tu akan datang. Macam itulah. Panik sebab memang satu keluarga ada dekat depan tu. Kalau macam KCC, kalau dia meletupkan ada serpihan batu-batu, batu tu lah kena. Masa malam yang saya pergi report tu, and ada anggota jugalah untuk bagi saya satu surat untuk saya buat check up dekat hospital. Tindakan sekumpulan remaja itu bermain mercun dengan menghala ke rumah jiran turut mendapat perhatian pakar kriminologi Nadia Syariani Muhammad Sharif. Menurutnya, walaupun aktiviti penjualan bunga api dan mercun berlesen kini dibenarkan, pengguna perlu mematuhi etika bermain bahan letupan dan api untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Jika kita
kita nak menggunakan bahan api itu seeloknya berada di dalam premis kita sendiri ataupun di kawasan lapang di mana ianya tidak berdekatan dengan aset ataupun harta benda awam ataupun berdekatan dengan orang lain. Okey, di mana yang akan boleh menyebabkan kecederaan. Memandangkan ianya banyak digunakan oleh kanak-kanak ataupun individu bawah umur 18, seeloknya ada pantauan daripada ibu bapa. Okey, kerana ianya bukan sekadar kesan terhadap orang lain tetapi kepada anak-anak itu sendiri apabila mereka bermain. Kadang-kadang bila kanak-kanak dia seronok, dia gairah, jadi dia akan ada kecenderungan untuk mengubah suai mercun itu sendiri. Sebelum kita membeli sesuatu mercun atau bunga api itu, tahu dahulu macam mana nak gunakan bunga api itu. Sebab kadang-kadang ada orang dia beli mungkin sebab bunga api itu nampak fancy. Jadi bila kita tak tahu mekanisme bunga api itu yang boleh menyebabkan kecederaan secara tak langsung. Privasi orang tau. Asal kau ngajar nak privasi orang? Asal kau ngajar? Privasi orang. Aku nak bukti. Asal nak rakan-rakan orang? Tak nampak. Asal nak rakan-rakan orang? Aku tunjuk video lah. Aku tunjuk video. Kenapa? Kenapa takut? Kau ada bukti tak agak? Kenapa takut? Tak takut pun. Kenapa takut? Tak asal nak bagi muka orang. Kenapa takut? Kenapa takut? Keterangan daripada mangsa dan keluarga telah pun direkodkan oleh pihak Ibu Pejak Polis Daerah Gombak pada 7 April 2023. Rentetan itu, kesemua suspek yang masih di bawah umur kini menjadi buruan polis. Meskipun ibu bapa tidak terlibat secara langsung tetapi disebabkan kurang pantauan, kita anggap itu sebagai satu kesalahan berbentuk pengabaian, okey, di mana ianya tertakluk bawah Akta Kanak-kanak 2001. Keep it moderate, bersederhana. Dalam kita gairah nak menyambut hari raya kan, okey, tak salah kalau kita salurkan semangat perayaan itu kepada perkara yang lebih positif. Tak salah kalau kita gunakan tenaga itu, keseronokan itu menghias rumah, melakukan aktiviti-aktiviti kekeluargaan. Kes kini disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan kerana melakukan jenayah khianat menggunakan bahan letupan dan api. Dan kereta siasatan turut dibuka mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan kerana dengan sengaja menyebabkan kecederaan. Dipercayai seorang mangsa terlibat, mangsa OKU. Kita jumpa di bahagian belakang dekat bahagian tandas rumah kedai ini. Seorang lelaki OKU ditemui rentung dalam kebakaran di rumah kedai Jalan Seri Bahari, Pulau Pinang. Mayat mangsa yang ditemui di dalam bilik air dipercayai cuba menyelamatkan diri ketika api sedang marak. Saksikan perinciannya dalam Tragedi 999. Kejadian kebakaran yang berlaku pada jam 4 pagi di deretan kedai 2 tingkat ini telah meragut nyawa seorang lelaki OKU yang dipercayai tinggal di situ. Menurut maklumat dari jiran berdekatan, mangsa dikatakan tinggal seorang diri dan tidak bekerja kerana sudah berusia. Mangsa juga pernah dilihat berkerusi roda di hadapan kedai itu. Sejumlah 40 anggota digerakkan ke lokasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Perak dan Bagan Jermal. Ketika tiba di tempat kejadian, api sedang marak dan usaha menyelamat agak sukar kerana deretan kedai yang usang dan mudah terbakar. Barangan lusuh yang ada di dalam kedai turut menyumbang kepada kebakaran ini. Namun, api berjaya dipadamkan kira-kira jam 4.43 pagi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pulau Pinang telah menerima satu panggilan pada 12 hari bulan 4 2023 jam 4.11 yang mengatakan terdapatnya kebakaran yang berlaku di alamat nombor 6 Jalan Seri Bohan dan Seri Bohan 150 Georgetown Penang yang melibatkan rumah kedai kelas B dengan keluasan 20 kali 70 kaki persegi. Dan didapati kebakaran tersebut hampir 70%. Dipercayai seorang mangsa terlibat, mangsa OKU. Kita jumpa di bahagian belakang dekat bahagian tandas rumah kedai ini. Jadi dalam kita dah mengangkat mangsa tersebut dan telah menyerahkan kepada pihak polis setelah kita mengambil gambar. Dan pihak polis telah membawa mangsa tersebut keluar daripada kawasan lokasi kejadian lah.
Mangsa dikategorikan sebagai mangsa kebakaran dan mayat mangsa telah dibawa ke Hospital Pulau Pinang bagi urusan berdasiasat. Saya tak berapa kenal lah, tapi tiap-tiap hari duduk nampak dia. Tapi masa hari last tu yang dia ada kat dalam tu, dia ada seorang. Jadi macam dia macam kelaparan lah, macam tu dia macam. Dan baru first time dan terakhir ni yang kakak cakap dengan dia. Kakak bagi makan dekat dia, bancuh kopi. Lepas tu bagi kuih. Tak lagi saya beli ni, saya beli mineral water, saya beli roti-roti, saya letak kat sana. Pasal saya nak kerja. Saya kata ada apa-apa, pakcik ketuk rumah. Pintu raya kan pintu tin tu. Bila ketuk tu boleh dengar gaung satu rumah ni. Tu dia kata, tak apa nak. Terima kasih banyak-banyak lah dia kata. Itulah first time dengan last time saya cakap dengan dia. Hasil siasatan bomba dan maklumat dari pemilik premis ini mendapati bahawa tiada penyambungan elektrik ke rumah ini dan mangsa dipercayai hanya menggunakan lilin atau pelita pada waktu malam. Bomba menghadapi kesukaran ketika kebakaran berlaku di mana bangunan premis kejadian ini didapati berkunci daripada bahagian depan dan juga bahagian belakang lah. Jadi kita terpaksa memecah masuk menggunakan peralatan khas bagi menyelamat dan juga memasuki ke premis. Kita juga menghadapi masalah dari segi bangunan-bangunan yang ada di kawasan ini merupakan bangunan-bangunan heritage lah. Bangunan-bangunan lama, pre-war building, yang mana bangunan ini kalau tidak diambil tindakan dengan segera boleh mengakibatkan kemerebakan api dengan cepat ke sebelah kanan dan kiri lah. Kita menyebutnya mangsa yang dikenali sebagai Mak Zain bin Awang, seorang lelaki berbangsa Melayu, berumur 70 tahun dan berstatus OKU lah. Seorang lelaki dijatuhkan hukuman gantung sampai mati setelah didapati bersalah membunuh anak saudaranya 3 tahun lalu. Tertuduh yang mendakwa kononnya mendengar suara mistik dan tidak waras ketika melakukan jenayah itu tidak dapat dibuktikan di mahkamah. Kes itu membuka tirai rangkuman kejadian jenayah Seminggu 999. Tertuduh Muhammad Safwan Ramli, 30 tahun yang juga seorang penganggur, dijatuhi hukuman gantung kerana membunuh anak saudara perempuannya pada 27 Januari 2020. Pihak pembelaan sebelum itu mendakwa tertuduh membunuh tanpa niat kerana mendengar bisikan suara ketika kejadian. Namun Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Hassan Abdul Ghani berpendapat tertuduh waras dan tahu perkara itu salah di sisi undang-undang. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dua anggota polis berpangkat Lance Corporal cedera selepas bergelut dengan pengedar dadah di Kampung Siput, Meranti. Lance Corporal Muhammad Arif Ismail, 28 tahun dan Lance Corporal Aminullah Islahuddin, 29 tahun cedera di bahagian badan akibat ditikam. Suspek berjaya ditangkap dan hasil pemeriksaan mendapati suspek memiliki 12,000 pil kuda dan heroin seberat 282.9 gram bernilai RM232,000. Kedua-dua anggota yang cedera dalam keadaan stabil dan mendapat rawatan di Hospital Raja Perempuan Zainab, 2 Kelantan. Seorang mekanik dijatuhkan hukuman penjara 18 tahun dan 13 sebatan oleh Mahkamah Session Seremban selepas mengaku bersalah atas pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap anak kandung perempuannya 6 tahun lalu. Tertuduh menghadapi 2 pertuduhan dan kesemua kesalahan dilakukan di antara 20 Disember 2017 hingga 20 April 2018 di sebuah rumah di Bahau, Jempol.
Mangsa yang mengadu kepada rakan dan gurunya di sekolah akhirnya membuat laporan polis. Mahkamah menetapkan hukuman berjalan serentak bermula dari tarikh tertuduh ditangkap pada 3 April 2023. Pasukan Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN berjaya menumpaskan kegiatan penyelewengan diesel bersubsidi di sekitar kawasan perusahaan Sungai Lalang di Sungai Petani, Kedah. 6 individu berusia 24 hingga 49 tahun ditahan dan hasil pemeriksaan mendapati sejumlah 28,000 liter minyak diesel dan peralatan memindahkan diesel ditemui bernilai RM544,600. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 bagi mengenal pasti individu atau syarikat yang terlibat beserta rantaian pengedarannya termasuk sumber minyak diesel diperolehi. Terima kasih kerana bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri yang bakal disambut dalam beberapa hari saja lagi, orang ramai diminta untuk merancang perjalanan pulang ke kampung untuk mengelak kesesakan lalu lintas. Saya Sofia Nur Solihatun mewakili tim Perbetan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.